Oke, kita live sekarang. Kita udah live. Jangan berbuang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Ramadan. Tuan-tuan, pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama dalam satu wadah perjuangan penyampaian penerangan tentang beberapa maklumat yang mungkin boleh kita kongsi pada malam ini beramai-ramai, tuan-tuan. Di mana pada malam ini live kita akan membincangkan satu wacana berkaitan dengan sejarah kehebatan bangsa kita, iaitu bangsa Melayu. Tuan-tuan pada sedar, tuan-tuan, kita bila beranak tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 50-an, tambah generasi yang baru ni, generasi yang baru ni pula tahun 2000, generasi millennium, Y2K, tuan-tuan. Jadi sememangnya kita kekurangan maklumat dan juga informasi berkaitan dengan apa yang sudah tok nenek kita dulu buat, bagaimana apa yang dikatakan tanah Melayu, bagaimana keadaan Malaysia ini tahun 50-an sebelum kemerdekaan, sebelum wujudnya mungkin tahun 1800 pelabuhan Kesultanan Melayu Melaka, bagaimana yang dikatakan pelabuhan Kesultanan Melayu Melaka yang dikatakan kehebatannya. Lepas tu pula dijumpai Universiti Sains Malaysia jumpa satu kawasan tamadun Sungai Batu di Merbuk Sungai Petani. Apa dia tu, tuan-tuan? Jadi pada malam ini, tuan-tuan, saya bersama-sama dengan beberapa ahli panel yang kita bawakan khas. Ada yang luar, ada yang daripada utara, ada yang daripada selatan, seluruh negara bersama-sama pada malam ini untuk bersama-sama kita membincangkan sedikit maklumat yang boleh kita kongsikan. Dan pada itu, tuan-tuan, saya minta rakan-rakan tolong share, tuan-tuan. Sebanyak mungkin live pada malam ini untuk kita share kepada rakan-rakan. Kita ajak seramai mungkin untuk dengar, tuan-tuan, live pada malam ini sambil PKPB ni. Kita duduk rumah malam nak keluar pun tak boleh. Jadi sekurang-kurangnya boleh duduk dengan handphone, dapatkan maklumat tentang sejarah kegemilangan bangsa kita, tuan-tuan. Bukan bangsa orang lain, bangsa kita. Jadi pada malam ini, tuan-tuan, yang pertama saya mempersilakan sahabat saya daripada Negeri Sembilan, Seremban. Itu dia, saya bawakan pada malam ini Saudara Hasanuddin Yusof daripada Maktab Penyelidik Alam Melayu. Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi pada host. Alhamdulillah. Yang kedua, baik, terima kasih saya. Yang kedua, seterusnya saya persilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azim Farouk daripada yang merupakan pengarah Institut Kajian Dasar Universiti Sains Malaysia. Silakan. Assalamualaikum doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof Azim. Dan seterusnya kita ada seorang lagi jeng. Tidak lain dan tidak bukan. Dipersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Farid Saad, Penaung Badan Pemikir Melayu Pulau Pinang. Yang juga merupakan mantan ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Betung, Pulau Pinang. Yang pada malam ini bersama-sama kita, itu dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang-orang yang hebat sebenarnya bersama-sama kita pada malam ini. Dan saya bagi sedikit introduction lah, 2 minit kepada setiap ahli-ahli panel pada malam ini. Sahabat saya Hasanuddin, Datuk Farid dan juga Dr. Azim untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan dengan Saudara Hasan dulu. Silakan. Introduce yourself, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya Hasanuddin bin Yusof, pengasas Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam. Sekarang mengkhususkan kajian tentang tamadun alam Melayu lah, dari setiap segi lah, daripada segi teknologinya, daripada segi dari segi falsafah dan macam-macam lah, banyak lah. Dari segi teknologi itu pun ada, daripada segi sistem perundangannya, sistem politiknya dan sebagainya lah. Dan daripada penyelidikan yang saya buat secara lapangan dan juga kajian kepustakaan, banyak buku yang dah dikeluarkan lah. Antaranya Miftahul Melayu lah, Miftahul Melayu. Ini bolehlah dapatkan Miftahul Melayu, sejarah Islam alam Melayu. Dalam ni macam-macam ada. Buku coffee table. Kemudian antara juga ini juga saya kumpulkan seluruh alam Melayu, Sultan-Sultan Soleh di alam Melayu. Ada 33 Sultan Soleh
yang saya kumpulkan, saya Sultan jejak sendiri. Sultan Soleh di alam Melayu. Ini kita nak tengok sistem pentadbiran, sistem politik yang baik, ni dalam ni banyak. Ni saya kumpulkan. Ini kajian yang saya buatlah. Lengkap dengan gambar dan sebagainya. Ini antara 2 buku lah yang ada dan banyak lagi. Yang ini yang paling baru sekali. Rahsia Penaklukan Melaka 1511. Dan sebelumnya ada juga buku Penaklukan Melaka. Dan sebelumnya ada juga buku Menjejak Hubungan Kesultanan Melaka dan Daulah Osmaniyah, dan juga buku Teknologi Kesultanan Melaka. Dan insyaAllah lah akan datang ada lagi buku-buku yang akan dikeluarkan lah. Terutama tentang... Terima kasih sahabat. Kita baru mukadimah tu. Baik, seterusnya silakan. Silakan belah kiri dulu, Datuk Farid dulu kan, mungkin boleh. Silakan Datuk Farid. 2 minit introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ikan kering sepak benua, apa abang semua? Alhamdulillah. Saya rasa gembira lah dapat bersama dengan Saudara Yaakob, Prof Azim dan Saudara Hasanuddin dalam wacana sejarah kehebatan dan kegemilangan Melayu alam Melayu. Jadi pastinya saya rasa teruja untuk bersemuka dalam internet ini. Saudara Hasan yang saya difahamkan merupakan seorang anak muda yang meninggalkan sektor swasta, meninggalkan sektor kerajaan semata-mata untuk beri penumpuan pengajian tentang sejarah Melayu. Satu tindakan yang saya rasa boleh dibanggakan. Kita di pihak Padan Pemikir Melayu Pulau Pinang ataupun fikir ini, kita menggabungkan hampir 40 NGO Melayu Pulau Pinang di bawah kita, di mana kita berjumpa, berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan Melayu Pulau Pinang dalam semua aspek kehidupan, sama ada perumahan ke alam sekitar ke politik dan sebagainya, dan memastikan supaya orang Melayu di Pulau Pinang ini terbela. Dan Alhamdulillah dengan adanya NGO-NGO yang ramai di Pulau Pinang ini, saya yakin kita dapat membina satu kekuatan baru untuk orang di Pulau Pinang ini. Dan pastinya lah sejarah-sejarah awal ini adalah penting untuk kita mengenali diri kita, untuk kita bertindak ke hadapan berdasarkan sejarah kita. Dan kita perlu tahu dari mana asal-usul kita, bagaimana kita ada di sini dan bagaimana kita memiliki kekuatan supaya generasi akan datang juga tahu asal-usul mereka. Dan terima kasihlah kepada Saudara Yaakob kerana berjumpa saya pada malam ini. Walaupun saya bukan ahli sejarah, tetapi saya amat berminat untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang sejarah Melayu di Pulau Pinang di Malaysia ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Farid. Okey, silakan Profesor Dr. Azim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Yaakob kerana menjemput saya untuk menyertai wacana ini. Saya bukannya seorang ahli sejarah, namun ke hadapan berdasarkan sejarah kita. Dan kita perlu tahu dari mana asal-usul kita, bagaimana kita ada di sini dan kita minta salah seorang ahli panel tolong tutup kan live tu. Live yang you all dengar dekat phone lagi satu tu tolong tutup Ustaz sebab dia ganggu live kita ni. Okay. Siapa-siapa yang buka lah kan. Okey, teruskan tu. Silakan Ustaz. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Yaakob. Dan yang keduanya ialah saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Saudara Hasanuddin kerana telah melaksanakan satu kajian yang pada pandangan saya merupakan kajian yang amat penting untuk kita mengenali sejarah Semenanjung Tanah Melayu ataupun sejarah Nusantara dengan lebih mendalam lagi, kerana selama ini sejarah ditulis oleh penjajah. Maka apabila sejarah ditulis oleh pihak yang menjajah kita, maka sudah tentulah maklumat-maklumat yang disampai oleh penjajah itu tidak memihak kepada kita dan juga tidak memberi ruang yang mencukupi untuk kita mempamerkan kehebatan bangsa kita di masa yang lampau. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Saudara Hasanuddin dan saya berharap agar beliau akan terus melaksanakan kajian-kajian ataupun penemuan-penemuan yang baru yang boleh kita banggakan. Terima kasih Dr. Azim. Untuk makluman Hasan, Dr. Azim ni merupakan pengarah Centris, Center of saya
Tak pastilah. Mana tu? Doktor Center for? Pusat Policy Penyelidikan Dasar Research. dan Kajian Antarabangsa. Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Universitas Antarabangsa. Contohnya Hasan, hang nak dapatkan maklumat tentang sejarah asal Pulau Pinang. Hang mai jumpa doktor. Tang mana asal usul, bukan Francis Mat yang buka Pulau Pinang, orang lain yang buka Pulau Pinang, orang Melayu kita, orang Islam kita yang buka Pulau Pinang, bukan Francis Mat. Ada sejarah tu pada Dr. Azim. Jadi pada malam ini saya kenalkan rakan saya yang berada di Seremban dan juga rakan saya yang berada di Pulau Pinang, dan juga kebetulan Dr. Farid pun boleh join sekali, dan juga jadi malam ni boleh kita nak minta sikit rakan-rakan kita lah ahli panel pada malam ini. Kita mulakan dengan mungkin Saudara Hassan, berdasarkan penemuan Saudara Hassan yang dengan pengalaman anda yang berjalan ke seluruh Nusantara, seluruh pelosok sampai ke Myanmar mencari sejarah orang-orang Melayu ni. Jadi kenapa Hassan tiba-tiba daripada private sector masuk bekerja sebagai seorang kaki tangan kerajaan, lepas tu berceburi, letak jawatan masuk pula ke bidang pencarian ilmu agama, ilmu bangsa ni. Kenapa Hassan? Hassan boleh share sikit kepada kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya macam saya katalah daripada UAE lagi saya belajar undang-undang. Masa belajar tu saya minat baca utusan Malaysia tu. Saya berminat tulisan Ustaz Wan Muhammad Sorir. Allah yarham Ustaz Wan Muhammad Sorir. Jadi dia ni banyak tulis tentang ulama. Hazanah Fataniyah yang ditubuhkan dia. Ustaz Wan Muhammad Sorir ni dia banyak mengkaji tentang ulama alam Melayu ni. Dia sampai duduk di Kalimantan agak lama, kemudian ke Patani dan sebagainya. Dan daripada pembacaan tulisan Ustaz Muhammad Sorir ni menarik minat saya. Jadi saya pun ikut jejak dia, pergi turun ke lapangan, berasal dengan kita pergi mengkaji ulama. Saya start mengkaji ulama dululah. Daripada turun mengkaji ulama itu, akhirnya disangkut dengan semua benda. Daripada kaji ulama, jumpa masjid lama, jumpa istana lama. Akhirnya minat sejarah ni yang sangat kuat lah. Sehingga akhirnya tahun 2015 saya meletak jawatan saya yang terakhir, Pegawai Penyelidik Ketua Hakim Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Itu jawatan saya yang terakhir lah. Dan sekarang saya pun sedang menyambung ke peringkat PhD di ATMA UKM. Juga dalam bidang sejarah alam Melayu lah. Saya pengutusan tentang Meriam alam Melayu. Tapi walaupun PhD saya tentang Meriam alam Melayu, tapi saya dah mengkaji semualah. Dan apa dia, kita memang dapat, bila saya mengkaji tentang ulama tu, antara tokoh yang saya berminat adalah Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Apa Syekh Wan Ahmad sebut? Dia kata kelemahan orang Melayu ni, orang terutama dari kalangan ustaz-ustaz ni, agamawan Melayu ni, dia kurang mengkaji tentang sejarah bangsa ni, sejarah tempatan. Dia berbeza dengan orang lain. Contoh orang Arab. Ulama Arab, mereka sangat mahir dengan sejarah Arab, sejarah bangsa ni. Ulama India, mereka sangat mahir dengan sejarah India. Ulama Afrika, dia sangat mahir dengan sejarah di Afrika, sejarah tempatan. Tapi Wan Ahmad cakap, malangnya ulama tanah Melayu ni, mereka tidak mendalami ataupun tidak melibatkan diri dalam mengkaji ataupun membelajar sejarah tempatan. Yang ini sangat penting. Apabila kita mengkaji sejarah tempatan, kita akan lebih dekat lagi dan kita akan tahu bagaimana corak pemikiran orang Melayu, bagaimana falsafah yang ada dalam kehidupan orang Melayu, akar budi orang Melayu dan sebagainya lah. Yang itulah permulaannya bagaimana saya boleh terjebak dalam pengkajian sejarah ini, menyebabkan saya terus lari dari bidang lah, daripada bidang yang saya belajar di UAE sehingga sekarang ni bidang yang lain lah. Dan pengkajian lebih kurang dalam 10 tahun lah, daripada 2010 sehingga ke sekarang ni 2020, lebih kurang 10 tahun lah saya dah menyejak ke lapangan. Itulah tempat-tempat, banyaklah tempat-tempatnya. Itulah setakat ni yang boleh dikongsikan.
Datuk Farid dengan Dr. Azim kalau kata nak Okey, bertanya. saya bukan pakar sejarah, cuma mungkin saya nak mula sikit nak tanya kepada saudara Hassan ini tentang Melayu ini. Macam mana boleh main nama Melayu ni dan asal-usul Melayu ni? Mungkin saudara Hassan boleh terangkan lebih lanjut lagi sebelum kita berkata tentang kebenaran kita. Okey. Dia banyak pendapat. Yang pertama dikatakan Melayu ini daripada perkataan Sanskrit. Malaya artinya gunung, orang gunung. Tapi pada saya ini tidak kuatlah. Ada yang mengatakan Melayu ini asal daripada nama sebuah sungai di Sumatera, Sungai Melayu. Daripada sini inilah terbentuknya daripada suku Melayu ni akhirnya menjadi sebuah bangsa. Dan ada yang berkatakan Melayu ini daripada perkataan sikap bangsa ini yang tunduk, yang maknanya dia sangat hormat dengan orang. Dan ini kalau kita tengok perkataan Melayu ni bukan baru. Kalau kita tengok dalam peta Muhammad Al-Idrisi, seorang ahli geografi Arab yang sangat masyhur. Malah dia telah membuat sebuah globe dihadiahkan kepada King Roger II di Sicily. Dalam peta dia tentang alam Melayu ni, dia menamakanlah pulau-pulau lah. Pulau Jawa dia namakan sebagai Pulau Wak-Wak. Dan Pulau Semenanjung Tanah Melayu ni dinamakan sebagai Pulau Melayu. Maknanya dia sendiri dah menamakannya. Dan kalau nak kata bila kali pertama orang sebut Melayu ni, memang kita susah nak dapat sumber yang sahih lah. Tapi yang daripada segi Melayu ni bahasa daripada sifat dia yang tunduk, yang maknanya yang hormat ni, saya merasakan kuat juga. Sebab daripada pencatatan Ibnu Battuta, dia sendiri pun pertama mula apabila dia sampai ke Samudra Pasai, itu kerajaan Islam. Dia jumpa dengan Sultan Malik Zahir Sani. Saya dah menjejaklah tempat dia sampai betul. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat di alam Melayu namanya Mul Jawa. Yang dia pun kerajaan ni belum Islam. Mul Jawa ni kerajaan ni belum Islam, tapi belum Battuta bagaimana dia terkejutnya. Walaupun dia bukan Islam tapi sifat merendah diri itu telah ada. Bayangkan dia bila Ibnu Battuta sampai jumpa depan dia, ini ada dalam buku Rihlah Ibnu Battuta. Dia hamparkan kain pada Ibnu Battuta, suruh Ibnu Battuta duduk dan dia duduk atas tanah. Sehingga kan Ibnu Battuta dia merasa ragu-ragu bagaimana seorang raja yang begitu besar, banyak pengikutnya, ada istananya, tapi menyambut Ibnu Battuta dengan begitu mulia, dan dia merendahkan diri dia di hadapan Ibnu Battuta. Yang ini yang menyebabkan kita ni walaupun ketika bukan Islam sendiri pun sudah ada sifatnya. Sifat tawaduk, sifat merendah diri itu bermaksud kita tawaduk lah, bukan bermaksud orang boleh pijak. Itu tidak. Orang Melayu ni bila dia tekan, dia bangkit. Dan saya mengkaji tentang jihad di alam ni sangat banyaklah, tentang jihad di Aceh, di Banten, Demak dan sebagainya, di Melaka. Bermakna bukan merendah diri itu boleh dibuli, tidak, tapi dia memang ada sikap merendah diri. Sebab itulah kita tengok banyak bangsa, banyak bahasa dalam dunia ni, tapi bahasanya mempunyai kata ganti diri yang paling banyak adalah orang Melayu, ataupun yang sama rumpun dengannya lah. Saya bercakap dengan aku kau aja. Kan kau? Saya dengan aku kau aja, tapi dengan Prof, itu kurang ajar. Saya cakap aku. Dengan Datuk, kalau saya aku kurang ajar. Tapi saya kena perkataan saya daripada sahaya. Ataupun selalu kita panggil hamba. Kalau dengan mak ayah kita ada panggil lain. Kita ada dengan sana kita panggil lain. Melayu tu rendah dia. Merendah. Sebab itu kita banyak ada tingkat.
Dengan sultan kata ganti diri lain, dengan orang tua kata ganti diri nama lain, dengan kawan kata ganti nama diri lain. Tapi kalau kita tengok Arab, dia sama dia Ana, dengan ayah pun Ana, dengan kawan pun Ana, dengan orang tua pun Ana, anak hantar. Inggeris pun sama, Ayu. Sama dengan orang tua, orang muda Ayu. Kalau kita kata apa, bahasa Cina sama, war ni dengan orang tua ke, dengan kanak-kanak ke, dengan sultan dia ke, sama je dengan dia punya maharaja ke, war ni. Tapi orang Melayu tidak, dia ada peringkat-peringkatnya. Yang ini kita tengok corak perbezaan, corak pemikiran orang Melayu ni. Di samping itu banyaklah sebabnya, antaranya persekitaran jugalah, cuacanya dengan alamnya. Saudara Hassan, kalau kita lihat daripada rupa wajah kita pula, wajah kita kan, tengok muka Melayu ni di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, di Filipina, di Thailand, ini rupa yang hampir sama. Kemudian kita lihat pula kalau di China, muka mereka lain sikit yang orang Cina ni. Kemudian di benua India, muka mereka lain sikit. So, bolehkah kita katakan bahawasanya Melayu ini, rumpun Melayu ini ataupun Melayu atau pelago Melayu ini, dia meliputi kawasan yang luas selain daripada India dan China, yang lain itu adalah semua Kepulauan Melayu. Apa pandangan Hassan tentang itu? Jadi kalau kita ikut pengkajian dan ilmu antropologi memang ada pengelasan bangsa-bangsa ni. Macam kita Melayu ni, kita rumpun Malayo Polinesia. Dari segi bahasa kita ni, bahasa Malayo Polinesia, rumpun bahasa Austronesia. Maknanya kita dengan orang Fiji, Vanuatu tu bahasa Melayu tu, benua aku. Vanuatu, benua aku. Lepas itu inilah Kepulauan Indonesia ni dan Malaysia ni, Brunei, kita ni rumpun yang sama. Maknanya kita ada kumpulan bahasa yang tersendiri. Kalau kita tengok kaum-kaum yang Polinesia ni, yang pulau-pulau macam Fiji, Vanuatu, Pulau Tuvalu, Pulau Easter, Pulau Paskah, ataupun Rapa Nui yang kita kata, dia banyak persamaan. Paling jelas tangan, anggota badan memang akan sama. Telinga, kalau Fiji disebut tinga. Tangan, hidung dia mesti sama, ya. Saya dapat maklumat bahawa sampai ke Pulau Hawaii itu adalah hasil Hawaii rumpun Melayu. Kalau tengok, bukan saja di Pulau Hawaii, tetapi juga di New Zealand. Orang Maori juga dikatakan besar daripada Kepulauan Melayu. Ya, rumpun yang sama. Rumpun yang sama. Tetapi saya rasa rumpun yang sama. Ialah kesedaran mengenai mereka itu daripada rumpun yang sama bermula selepas proses penjajahan berlaku. Saya rasa kalau kita nak memahami peradaban Melayu, kita perlu memahami proses penjajahan itu. Kerana proses penjajahan itu telah memisahkan masyarakat yang berada di dalam alam Melayu, di mana masyarakat ini dijajah oleh kuasa-kuasa barat yang berbeza. Sebagai contoh, kuasa barat Inggeris menjajah Malaysia, menjajah Semenanjung Tanah Melayu, bukan Malaysia. Indonesia dijajah oleh Belanda dan juga di negara-negara di benua di Indo-China dijajah oleh Perancis. Maka apabila proses penjajahan ini berlaku, maka Kepulauan Melayu yang tidak mempunyai sempadan telah dipecah belah oleh penjajah. Maka kesedaran mengenai sama ada mereka itu Melayu ataupun tidak wujud selepas proses penjajahan. Dan ini berlaku dalam konteks di mana kuasa-kuasa daripada Eropah mula mencengkam masyarakat di seluruh dunia. Jadi maka apabila kita dijajah, sama ada secara fizikal ataupun secara mental, kesedaran kita mengenai kepentingan sejarah kita berada di belakang, bukan di hadapan. Kerana apa yang ingin dilakukan oleh penjajah ialah untuk mempromosikan satu idea di mana peradaban mereka lebih baik daripada peradaban kita. Dan ini berjaya dilakukan oleh penjajah. Kerana apabila kita dijajah oleh Inggeris memulakan satu wacana yang mengatakan bahawa orang Melayu ini lemah, orang Melayu ini tidak boleh berfikir,
Jadi apa yang perlu dilakukan ialah satu proses di mana Inggeris akan menjajah minda kita dengan dakyah-dakyah yang dibawa daripada barat. Jadi kita melihat apa saja yang dikaitkan dengan orang Melayu, apa saja yang dikaitkan dengan Islam sebagai sesuatu yang keterbelakang, bukan di hadapan. Jadi kita juga bersama dengan orang putih, dengan bersama orang Inggeris, kita juga mendakapi apa yang dipanggil sekularisme. Sekularisme ini yang menjadikan ilmu kita berada dalam keadaan yang kucar-kacir. Kerana kita apabila kita mendampingi sekularisme, kita lupa bahawa Islam dan sekularisme itu tidak sama. Jadi ini yang berlaku. Jadi saya rasa apabila sejarah Malaysia ataupun sejarah Semenanjung Tanah Melayu ditulis oleh ahli sejarawan daripada barat, maka apa yang mereka tonjolkan ialah kelemahan, bukannya kekuatan. Jadi saya rasa kita sekarang berada dalam keadaan di mana sejarah Melayu itu tidak ditonjolkan disebabkan oleh proses penjajahan tadi, dan apabila kita merdeka, kita mengguna pakai penulisan-penulisan daripada orang daripada barat yang menulis mengenai sejarah kita. Jadi saya rasa kita baru usaha untuk menulis sejarah kita daripada perspektif kita sendiri. Itu yang penting. Betul. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi Prof Hassan dan Yaakob, bermakna Melayu ini adalah satu bangsa yang kuat dan ramai yang telah pun berkembang. Boleh kata di banyak tempat sekali. Cuma kita lemah kerana kita dijajah. Dan masa dijajah ni kita menjadi lemah dan akhirnya kadang-kadang membuatkan nilai kita, nilai budaya kita, tradisi kita semakin hari semakin hilang. Dan ini telah melemahkan kita. Jadi saya rasa elok bagi anak-anak Melayu, kita sendiri pun untuk kembali mengenali bangsa kita, kekuatan kita, kerana kita memang satu bangsa yang kuat pun. Bukan bangsa yang lemah. Tetapi penjajah telah melemahkan kita. Ya. Sebab tu Datuk, saya agak tidak bersetuju sebenarnya. Contoh macam di Malaysia kita masih lagi mengekalkan bahan-bahan peninggalan penjajah yang sebenarnya tidak melambangkan identiti kita sebagai warga Malaysia ataupun asal usul tanah Melayu. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke Museum Pulau Pinang tu masih terpacak besar lagi patung Francis Light. Terus pergi jauh, ibu negeri Pulau Pinang masih lagi dinamakan sebagai Georgetown. Saya rasa saya dan Datuk Farid telah beberapa kali berbincang mengenai nama negeri Pulau Pinang ini. Di mana Pulau Pinang ini seringkali dirujuk sebagai Penang. Itu bukan nama Pulau Pinang. Salah. Saya tak Sama setuju. juga dengan Batuas. Batuas dikenali sebagai Batuas, bukannya Bagan. Sepatutnya nama-nama ini diubah. Kerana kita mengangkat penjajah dan meletakkan mereka di tempat yang tidak betul. Betul. Jadi kalau kita lihat di Pulau Pinang ada sekolah Francis Light. Mengapa kita mengagung-agungkan seorang yang telah menipu Sultan Kedah, dan di mana sebelum kedatangan Francis Light, Pulau Pinang ini dikenali sebagai Tanjung Pedagang. Jadi ada kalau kita lihat di negeri Melaka sekalipun ataupun di beberapa tempat yang lain, Teluk Anson namanya telah ditukar kepada Teluk Intan. Betul. Kenapa kita tak boleh tukar nama Georgetown kepada Tanjung? Kenapa kita tidak boleh tukar nama Batuas kepada Bagan? Ini yang kita perlu lakukan. Mengapa kita masih lagi mengagung-agungkan nama-nama penjajah? Yes. Sebab itu saya rasa kita perlu mengajak orang Pulau Pinang terutamanya jangan lagi menyebut Penang. Kita kena sebut Pulau Pinang. Jangan sebut Georgetown, kita sebut Tanjung. Jangan sebut Batu, kita sebut Bagan. Kembalikan nama-nama asal ini. Cuma kita sebenarnya agak malang sedikit apabila kita hendak menyediakan permohonan kita untuk menjadikan Georgetown sebagai bandar heritage itu. Masa itu doze itu kita tidak memasukkan sejarah kita orang Melayu ni. Benar seperti kata Prof kata tadi, sebelum Francis Light mai, memang ada orang Melayu pun. Kalau tak salah saya, 3 hari atau 4 hari lepas dia mai, ada 3 orang Melayu pergi jumpa Francis Light itu. Menunjukkan bahawasanya memang Melayu dah ada di Pulau Pinang sebelum Francis Light. Even Masjid Batu Uban pun dibina lebih awal daripada Francis Light.
So ini semua sejarah, tapi saya rasa kurangnya buku-buku yang tulis tentang sejarah. Sebab itu kita di Malaysia kita memerlukan lebih ramai lagi penulis buku, lebih banyak lagi buku-buku terbitkan tentang sejarah seluruh Malaysia ini supaya orang Melayu di Malaysia ini tahu asal-usul mereka, dan kita berbangga dengan bangsa kita orang Melayu di Malaysia ini dan di Pulau Pinang ini. Betul. Saya rasa kita perlu melahirkan lebih ramai Hasanuddin Yusof. Saya rasa kita perlu lebih ramai Hasanuddin Yusof di negara kita. Jadi Prof. ini kehidupannya Fred lah. Sekolah sejarah. Allah Akbar. Saya bab kata yang tu tukar nama tu saya setuju lah. Indonesia walaupun dia dijajah oleh Belanda, tidak ada nama tempat yang berasaskan daripada Belanda. Tak ada tempat dia nama tokoh Belanda, tak ada tempat dia yang nama, hatta nama Jakarta dulu asalnya daripada Jayakarta pindah ke Batavia, dia tukar balik. Indonesia dia sangat kuat. Dia punya semangat tu kuat. Yang ini kita kena ambil perkara yang baik lah. Kita boleh belajar daripada negara jiran lah. Kita masalah juga Prof. Ya. Okey Hasan. Saya mengambil contoh apa yang Datuk Farid cakap tadi berkaitan dengan orang Melayu ini, dia ada satu masalah rendah diri apabila penjajah selama ini seperti mana Prof Azim kata, sejarah kita pun penjajah yang tulis. Jadi apabila dah tiba zaman kita sekarang dah moden, orang Melayu sudah ramai cederik pandai, jadi kenapa bagaimana saya rasa mungkin Hasan boleh terang sikit dekat netizen bahawa orang Melayu di zaman Kesultanan Melayu Melaka ini, contohnya kita dok bayangkan zaman Melaka ni orang Melayu ni susah, orang Melayu ni tidak bertamadun, tetapi di ketika itu orang Melayu sudah ada empire besar kerajaan Melayu Melaka, dan apabila musuh-musuh datang menyerang Melaka, orang Melayu, tentera-tentera Sultan Melayu Melaka ini berperang dengan penjajah ataupun siapa saja yang menyerang Melaka. Tetapi di otak dan juga minda orang Melayu kita masih lagi beranggapan bahawa di ketika itu orang Melayu berperang menggunakan keris dan tombak. Jadi mereka tidak tahu, sedangkan di ketika itu orang Melayu sudah ada senjata yang hebat. Orang Melayu sudah ada pelbagai jenis senjata-senjata yang mampu melawan. Jadi Hasan boleh terang sikit kepada netizen. Apa sebenarnya teknologi yang orang Melayu ada di ketika zaman Melayu Melaka? Kita. Okey, sebelum saya pergi ke apa teknologi orang Melayu ni, kehebatan orang Melayu ni, saya nak bagi tahu bahawa bagaimana kepintaran orang Melayu. Bagaimana adat-adat Melayu ni dia membentuk pemikiran yang pintar. Seorang penulis Inggeris yang namanya William Marsden, dia menulis dia pergi ke Sumatera, dia mengkaji tentang budaya-budaya orang Sumatera, termasuklah Minang, Melayu dan sebagainya, Lampung dan sebagainya. Apabila dia sampai ke sebuah tempat di Minang, dia sangat di Sumatera Barat, Minangkabau, dia sangat terkejut. Sebab apa? Dia tengok ada sekumpulan orang, so ada sekumpulan. Ada seorang orang tua, yang lain kanak-kanak sekitar umur 5, 6, 7 tahun. 5, 6, 7 tahun ni dia berkumpul di keliling orang tua. Apa yang mereka buat? Mereka berdebat. Orang tua ni dia akan lawan cakap, dia akan bagi hujah, dan kanak-kanak ni umur 6, 7 tahun ni dia akan lawan balik, dia akan hujah balik. Dan ini William Marsden cakap, dia terkejut, rupanya anak muda orang Melayu ni daripada kecil lagi dah diajar cara berfikir, bagaimana nak melawan hujah dan sebagainya. Sedangkan anak-anak Inggeris, dia kata, sedangkan budak-budak Inggeris umur 6-7 tahun, mereka hanya belajar secara ingat. Ini huruf A, B, C, ingat. Tapi orang Melayu tidak. Mereka diajar daripada kecil bagaimana nak patahkan hujah. Maka tidak heranlah di Sumatera tu lah banyak orator hebat seperti Hamka, Haji Nasir dan sebagainya. Dan bagaimana benda ni berlaku? Sebab dalam masyarakat orang Melayu ni, dia ada sebuah tempat. Dalam budaya Melayu ni dinamakan sebagai balai. Balai ni memang daripada dulu lagi, daripada sebelum Islam, daripada barangkali sebelum Hindu Buddha lagi, ketika orang Melayu masih lagi menganut bukan agama Hindu Buddha, sudah ada balai. Balai ni adalah tempat bermesyuarat.
Balai ni memang bahasa asal orang-orang Melayu. Dia bukan daripada Sanskrit dan sebagainya. Bermakna daripada sebelum orang Melayu Hindu Buddha sudah ada balai. Balai ini adalah membentuk pemikiran hujah orang Melayu, pemikiran kritis orang Melayu. Bermakna nak kata orang Melayu ni bodoh apa semua itu telah tertolak daripada penulisan. Kita tengok antaranya William Marsden. Dan daripada segi itulah sebelum kedatangan Barat, orang Melayu ni memang bijak. Antaranya kebijakan orang Melayu ni, selain daripada ada balai ni, mereka hidup di kawasan laut. Orang Melayu ni hidup di kawasan pulau-pulau. Maknanya kalau dulu daripada Pulau Pinang, kalau nak ke Kelantan atau Terengganu, tak boleh ikut jalan darat, susah. Sedangkan kalau kita rentas tu dekat je. Kalau kita sekarang ni drive, dekat je. Tapi dulu tak boleh, dia kena ikut jalan laut. Sebab apa? Kita di daratan hutan sangat tebal, dan kita gugusan pulau-pulau. Bermakna kita ni kepintaran juga dibentuk oleh suasana ni. Sebab apa kita pintar? Orang yang berlayar ini dia lebih banyak gunakan otak daripada orang yang guna kenderaan di darat lah. Kereta kuda, pakai dan kenderaan di darat lah, macam tamadun-tamadun yang lain. Tapi kita ni banyak guna laut. Bila banyak guna laut, yang itulah orang Melayu dia ada ilmu bagaimana nak berlayar merentas angin dengan teknik zigzag. Ini antara teknologi yang ditemui oleh orang Melayu. Bagaimana nak tengok bintang, bagaimana nak tengok arah dan sebagainya. Yang ini semua berbentuk kepintaran orang Melayu. Ini adalah teras tamadun yang sangat dekat. Dan kemudian selain daripada itu, dia dah ada kepintarannya tersendiri. Dan dengan kesuburan tanah Melayu ini, alam Melayu ni, dan juga duduk di pertengahan antara Cina dan India dan juga tanah Arab, dia jadi tempat tumpuan. Maknanya orang Cina dia datang ke sini berdagang, orang Arab pun ke sini, orang India pun ke sini, menyebabkan orang Melayu ni dia terdedah dengan tamadun-tamadun luar. Maknanya orang Melayu dia telah terdedah dengan tamadun Arab sebelum lagi dia dapat Islam. Dia telah terdedah dengan tamadun India. Jelaslah dulu ada tamadun Hindu Buddha, Borobudur dan sebagainya. Kita tengok Borobudur, saya dah 4 kali lah pergi Borobudur tu, saya tengok setiap inci daripada apa yang dilukiskan Borobudur, kita akan dapat tengok begitu tingginya tamadun. Ini sebelum penjajahan. Dan bila kita pergi ke Kesultanan Melayu Melaka tu, dia memang hebat. Kita nak tahu hebat Melaka ni tak payah jauh-jauh, kita baca pencatatan dari Portugis. Saya tulis sebuah buku namanya Teknologi Kesultanan Melaka yang saya himpunkan pencatatan dari Portugis. Bagaimana teknologi zaman Melaka. Memang Portugis sendiri sebut Melaka ada 8,000 pucuk senjata api. Portugis cuma dapat tawan 3,000 aja. Lagi 5,000 dibawa lari ke merata-merata tempat. Dan saya 8,000 pucuk senjata api. Dan saya memang buat PhD tentang meriam alam Melayu. Bila saya buat ni, saya kaji lebih mendalam, pergi jejak meriam-meriam yang ada. Memang kita punya teknologi ni walaupun berasal diajar oleh orang Arab, teknologi senjata api ni walaupun orang Melayu belajar daripada orang Arab, tapi orang Melayu ni dia ada sifat untuk modifikasi. Antaranya apa? Contoh, Melayu ni diguna, kita tengok meriam-meriam Melayu ni kebanyakan kecil-kecil. Itu ada sebab. Ini saya nak cerita panjang sangat lah. Panjang je tak cukup lah. Ini akan bagi banyak masa lah. Nak cerita tentang meriam aja banyak masa. Mau 2-3 jam lah kalau nak cerita tentang meriam. Dan teknologi Melaka ni macam-macam. Hebat. Tambah pula dia rapat dengan Arab, dengan Cina, dengan India, dan semua teknologi luar ni menyerap ke Melaka. Sayangnya apabila dia terlalu kaya, sangat kaya, orang Melaka masa tu sangat harta sangat banyak, dia ada sifat takut nak berjuang. Ada saya tulis 10 sebab kenapa Melaka boleh kalah dengan Portugis. Bukan sebab senjata api, bukan sebab teknologi, tapi sebab-sebabnya lah pengkhianatan dan sebagainya. Ada 10 sebab lah. Antaranya pengkhianatan orang Melayu sendiri, bangsa kita sendiri, dan juga
ada ada ketekan hukum dunia itu dia dah terlalu diri ni yang antara sebab lah kita punya kekalahan. Melaka lah tempat yang pertama dijajah di alam Melayu. Maknanya dalam alam Melayu ni kota Melaka lah yang dijajah oleh kuasa barat yang paling pertama sekali. Lepas tu barulah masuk Belanda. Dan kalau kita tengok orang Portugis ni dia usaha nak menukarkan agama orang alam Melayu daripada Islam nak Kristiankan. Itu gambar saya di Filipina, selatan Filipina, di Meriam, selatan Filipina. Ya. Hello, ya. Hasan, di skrin sekarang ni San. Di skrin sekarang ni saya tengah paparkan gambar-gambar yang Hasan telah pergi melawan meriam-meriam. Yang Hasan kata saya sedang paparkan di skrin sekarang ni. Gambar-gambar yang Hasan dah pergi tengok meriam-meriam di seluruh Nusantara. Saya buka Facebook, saya share. Ya. Itu semua meriam-meriam buatan tempatan tu. Di pelbagai tempat. Ya, itu di Aceh. Sama bukan live memang nampak gambar-gambar yang orang Melayu punya meriam teknologi ya. Itu yang saya masuk berita dululah. Itulah dia. Hasan, sebelum Hasan lanjut lagi Hasan, saya tertarik ini bila Hasan tadi orang Melayu ni hebat. Mereka menjadi seorang peragang ni hebat, saintis, pencipta yang hebat dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka dikalahkan kerana sikap mereka itu sendiri. Tadi Hasan kata ada 10 sikap orang Melayu ini yang sebenarnya membunuh mereka sendiri, bukan orang lain. Ini kerana sifat mereka sendiri. Dan sikap hari itu, sikap yang macam itu, sampai hari ini ada lagi. Tengoklah sekarang ni Melayu sampai ke hari ini kita lemah. Kenapa? Kerana sikap-sikap mereka yang negatif itu. Mungkin boleh Hasan tentang sikap-sikap yang 10 yang Hasan sebutkan itu supaya ramai viewers kita dapat tahu. Apa yang sebenarnya sikap-sikap yang menyebabkan Melayu pada masa itu daripada satu keturunan, satu bangsa yang hebat, orang kaya di Melaka, tiba-tiba jatuh ke tangan orang lain. Mungkin Hasan boleh explain dulu. Dia bukanlah semata-mata sikap Melayu, ada juga faktor-faktornya lain lah. Kalau kita katakan 10 sebab bagaimana saya ada sebut dalam buku Pistol Melayu ni, saya ada sebutkan 10 sebab bagaimana tentera Melaka yang ramai, senjata banyak boleh kalah dengan dengan tentera Portugis. Tapi ni sebenarnya tidak pelik. Zaman itu kalau tentera yang jumlah sikit menang dengan tentera yang besar tu memang banyak, bukan di Melaka je. Banyak kisah-kisah yang lain perang Cina dan Mongol pernah berlaku, perang antara Jepun dengan Korea pun pernah juga, yang mana tentera sikit menang dengan tentera yang besar. Yang pertamanya sikap al-wahnu, cinta dunia dan takut mati. Ini sebab dia terlampau kaya. Orang Melaka zaman tu sebab dia kalau kita kata orang Portugis sebut Melayu ni, orang-orang Melaka ni seorang pedagang di Melaka dia ada lebih kurang 4,000 kilogram emas. 4,000 kilogram emas. Itu pedagang biasa. Belum lagi kalau Sultan tak tahulah. Portugis yang tulis, bukan saya tulis. Macam mana lagi? Saya ingatkan ada catatan Lopes de Souza yang setelah Portugis bawa balik harta-harta rampasan perang daripada Istana Melaka 5 kapal barang emas saja. Banyak, memang banyak, betul. Memang banyak. Betul, emas sangat banyak, sangat kaya orang Melaka zaman tu. Sebab Melaka ni dia macam Dubai pada hari ni. Dia menguasai komoditi yang paling mahal, rempah. Pada zaman tu rempah. Sekarang petroleum kan. Kalau kita nak tengok Melaka zaman tu macam mana, kita boleh ukur dengan Dubai zaman hari ni lah. Macam mana kita tengok orang Dubai kaya-kaya, sebab apa? Dia memiliki minyak. Macam tu juga orang Melaka dulu zaman itu kaya-kaya, sebab apa? Dia memiliki perdagangan rempah. Zaman tu orang semua perlukan rempah. Nak ubat perlu rempah, nak panaskan badan perlukan rempah. Terutama
nak mengawet barang makan perlukan rempah. Masa tu PTI belum ada lagi, mereka perlukan rempah. Dan pelabuhan utama bagi rempah di dunia pada zaman itu adalah di alam Melayu, di Melaka. Melaka ni ambil daripada Sumatera, daripada Maluku, daripada Jawa, semua himpun di Melaka, daripada Melaka disebarkan sehingga ke Istanbul dan sebagainya, ke dunia Arab, hingga ke Eropah, ke Venice. Yang itu sebab dia sangat kaya. Bila dia kaya, dia jadi lemah. Itu yang ada pepatah yang kata great times create the weak man. The weak man. Masa yang keadaan yang hebat ni dia akan keadaan yang gemilang, dia akan mencipta orang yang lemah. Kalau orang yang susah, dia akan lebih kuat. Yang nombor duanya pengalaman dari Portugis. Portugis ni dia sentiasa perang. Dia daripada negara dia pergi ke Afrika, dia perang, dia pergi ke Hormuz, dia perang, dia pergi ke Laut Merah, dia perang, dia pergi ke Goa, ke India, dia perang. Dia sentiasa perang. Maknanya pengalaman perang ni sangat banyak. Sedangkan orang Melaka hidup senang lenang. Dia tidak ada pengalaman perang. Ada meriam pun tapi tidak dicucuhkan. Sebab dia aman, sangat aman. Jadi dia tidak ada pengalaman. Yang ketiganya, keadaan posisi Portugis sebagai pihak penyerang. Dia cuma bawa diri dia dan senjata. Dia tidak dipikir lain-lain. Anak bini dia selamat di negara dia. Sedangkan orang Melaka zaman tu, dia ada anak bini yang duduk dengan dia sekali, yang itu yang banyak ambil keputusan untuk melarikan diri. Nak selamatkan harta, selamatkan anak bini, yang itu. Maknanya dari pihak ni Portugis dia lebihnya sebab dia menyerang. Dia bukan bertahan. Melaka di pihak bertahan. Yang nombor 4-nya adalah kerana Raja Portugis ni dia dah berhabis-habisan. Dia dah nampak dah kalau dia dapat pegang Melaka, dia akan dapat menguasai dunia, dia dapat menghentikan penyebaran agama Islam. Sebab Melaka ni memang Portugis sebut Melaka adalah penyara negara-negara Islam. Dengan kekayaan itu dia penyara negara-negara Islam. Apabila dia, ni saya dah sebut ni, bagaimana hubungan penaklukan Osmaniyah ada kaitan dengan penaklukan Melaka, semua ada berkaitan. Perancangan di Eropah bagaimana, ini ada berkaitan dalam buku ini. Maknanya dia menakluk kota Melaka tu bukan sengaja-sengaja. Dia ada yang telah dirancang lebih awal. Yang nombor 5-nya, kelemahan Sultan Melaka yang terakhir tu, Sultan Mahmud. Memang dia lemah. Dia tak macam ayah dan tok-tok dia. Dia tak macam Sultan Alauddin, dia tidak macam Sultan Mansur, dia bukan macam Sultan Muzaffar Shah yang bijak, yang orang kata lebih adil, lebih soleh, lebih bertimbang rasa berbanding dengan Sultan Mahmud ni. Banyak sisi negatif yang ada pada diri dia. Dan dia senang dengar cakap orang, dan dia juga bunuh, sampai dia bunuh keluarga Tun Muntahir. Sampai usul perlaisa, dia bunuh semua keluarga Tun Muntahir. Yang ini antara yang kelemahan dia lah. Yang sebab itulah dia banyak senang dengar cakap-cakap orang yang mengampu dia dan sebagainya. Ini berlaku juga hari ini. Dan juga ketokohan, kelemahan Sultan di pihak Melaka, dia ada sultan yang lemah. Di pihak Portugis pula dia ada tokoh yang kuat. Ini faktor nombor 6 ni, ketokohan Alfonso de Albuquerque ni memang diakui sehingga dia mendapat gelaran singa di lautan. Dia ni memang tidak pernah kalah, sangat hebatlah. Malah ada yang pernah sebut dia ni lebih berkaliber daripada Raja Portugal sendiri. Dom Manuel tu nama Raja Portugal zaman tu. Kalau nak banding dengan Alfonso ni, lebih tokoh. Alfonso tu lebih ketokohan dia. Kemudiannya pengkhianatan pembesar Melaka. Ini biasalah, dia dah kaya, apa tu pula tidak sayangkan bangsa, tidak berfikiran pendek, mengharapkan untung yang cepat. Maka mereka pun mengkhianat. Ada yang membocorkan rahsia ketenteraan kepada Portugis, berkomplot dengan Portugis, mendedahkan maklumat sulit. Yang ini subversif, yang ini sangat bahaya. Saya takut ini contoh yang jual IC sekarang ni. Saya dengar banyak
pelancong-pelancong dekat IT. Ini contoh dia. Ini contoh yang kita kena ubah ni. Sebab Melaka kalah ada orang macam ni. Betul. Kemudiannya Sultan Melaka ni bila dia ada pelabuhan yang hebat, dia pula duduk dalam keadaan aman. Dia tidak ada persediaan untuk perang. Dia tidak ada persediaan. Ini Portugis sendiri tulis. Portugis bagi tahu sehingga sekiranya Sultan Mahmud ni dia buat kota pertahanan yang lain, pasti Melaka takkan kalah. Tapi dia tak buat kota-kota satelit tempat pertahanan yang lain, dia cuma ada Melaka. Walaupun agung tapi dia sangat bergantung pada Melaka tu. Bila habis Melaka tu habis segala-galanya. Bila dihilang Melaka, dihilang segala-galanya. Kalau kita tengok Osmaniyah lain, sebelum dia nak menaluki Konstantinopel tu, dia ada kuat dekat Bursa dan dia ada juga kota di Erdine. Maknanya Konstantinopel tu dia dikepung oleh dua kota Osmaniyah. Ini cara yang pemimpin yang ada persediaan untuk perang lah. Tapi Sultan Mahmud memang dia tidak ada persediaan untuk perang. Itu yang dikatakan oleh Portugis. Kemudian pedagang asing ni memberi bantuan pada orang Portugis. Ini faktor nombor 9. Kita kata orang asing ni kita memang tak boleh harap lah tu. Sebab kata pepatah lah. Sampai hari ni lah. Anak udang, Prof, anak udang, anak tenggiri, anak orang, anaklah orang, anak sendiri, anak sendiri. Anak orang takkan sama dengan anak sendiri. Yang ini memang pedagang asing banyak. Hingga kan pedagang dari China, minta maaf saya sebut, dia menyediakan jong untuk Portugis. Sedangkan Melaka banyak berjasa pada perdagangan dia, tapi dia sediakan jong pada Portugis bila Portugis sampai. Jong tu kapal Kemudian lah. Jong tu kapal lah. Jong tu kapal lah. Kapal yang besar. Kapal besar. Perahu. Melayu ni perahu ada 300 lebih jenis perahu. 300 lebih. Jongnya, bidoknya 300 lebih. Sekocinya dengan lancarannya. Ini pun nak cerita tentang perahu pun boleh 2-3 jam ni. Dan yang ke-10, Portugis ni dia sudah ada pelabuhan-pelabuhan yang backup dia. Contohnya Goa. Maknanya di alam Melayu ni kalau ada perang di Goa lah yang backup dia. Itulah 10 faktor utama kekalahan Melaka dengan Portugis yang tak ada langsung kaitan dengan teknologi, dengan kebodohan dan sebagainya. Semua sebab kelemahan sendiri. Kelemahan itu sebab apa? Sebab dah biasa hidup senang. Biasa hidup senang ni masa payah juga. Saya nak alih sikit pandangan saya ni kepada mungkin Prof Azim boleh jawab soalan yang sama juga. Prof, 446 tahun kita dijajah daripada Portugis bagi Belanda, lepas tu British, Jepun dan British balik. 446 tahun kita dijajah, barulah kita menuntut kemerdekaan. Kenapa tempoh masa yang panjang sangat, Prof ataupun Cik Hasan? Kenapa mengambil masa yang terlalu panjang untuk kita bangkit semula? Seolah lepas Melaka jatuh tadi itu, tak nak bangun terus dah. Apa jadi sebenarnya? Saya nak buat pembetulan sikit. Saya nak respon sedikit pada soalan yang dilontarkan oleh Datuk Farid tadi. Kita harus sedar bahawa apabila kuasa-kuasa barat ini menjajah Semenanjung Tanah Melayu, mereka tidak menjajah Semenanjung Tanah Melayu secara total. Sebagai contoh, Portugis saja bertumpu di Kota Melaka sahaja, sama juga seperti Belanda, hanya tertumpu di Kota Melaka, di Melaka. Kerajaan ataupun Kesultanan Melayu Melaka telah berundur ke Pahang ataupun ke Johor dan mendirikan kerajaan yang baru di sana. Jadi apa yang diingini oleh kuasa barat pada waktu itu ialah untuk menguasai Selat Melaka dan juga perdagangan di antara timur dan barat. Itu matlamat utama penjajahan barat. Dan apabila British mengambil alih Semenanjung Tanah Melayu daripada Belanda setelah mereka menandatangani perjanjian Inggeris-Belanda, British juga tidak menakluk Semenanjung Tanah Melayu secara ketenteraan. Mereka menggunakan satu kuasa yang berbentuk agak lembut, kerana mereka
hanya menjajah 3 wilayah sahaja secara total, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Dan mereka mengekalkan raja-raja Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Jadi dalam imajinasi masyarakat Melayu pada waktu itu, semenanjung tanah Melayu tidak dijajah kerana Inggeris mengekalkan kedudukan raja-raja Melayu di semua negeri segambar negeri Melayu di semenanjung tanah Melayu. Jadi Inggeris tidak penjajahan Inggeris bukannya merupakan satu penjajahan yang berbentuk brutal ataupun yang menggunakan kekerasan, tetapi sebaliknya mereka menggunakan taktik yang agak licik. Kerana apa yang mereka laksanakan ialah mereka menjajah minda kita daripada menjajah secara ketenteraan. Dan dengan penjajahan minda ini, pandangan masyarakat Melayu terhadap Inggeris adalah Inggeris ini merupakan satu kuasa yang hebat. Dan kita mengagung-agungkan orang Inggeris. Dan kalau kita lihat, contoh yang paling baik ialah seorang penulis yang diagungkan dalam masyarakat, yang diletakkan di tempat yang tinggi dalam masyarakat Melayu ialah Munshi Abdullah. Tapi Munshi Abdullah ini ialah merupakan seorang tali barut Inggeris. Dan kalau kita baca kisah pelayaran Abdullah, ianya merupakan penulisan di mana kita lihat Abdullah ini selalu taksub dengan tuannya, dan pada masa yang sama Abdullah hanya menulis perkara-perkara yang negatif sahaja mengenai orang Melayu, tetapi kita mengangkat Munshi Abdullah di tempat yang amat tinggi. Betul. Jadi kita perlu memahami minda Melayu pada waktu itu. Bukan sahaja Abdullah, malah pemimpin-pemimpin Melayu juga termakan dengan penulisan-penulisan Inggeris yang mengatakan orang Melayu malas. Sampai sekarang pun ada seorang pemimpin yang agung mengatakan orang Melayu malas. Ini tidak betul. Ini tidak betul. Kalau kita lihat penulisan yang dibuat oleh Profesor Syed Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native. Saya rasa semua orang Melayu perlu baca buku ini yang ditulis oleh seorang penulis yang amat hebat, The Myth of the Lazy Native. Beliau telah menulis satu penulisan yang menunjukkan bahawa penulisan yang mengatakan orang Melayu dan juga orang-orang lain yang berada di Kepulauan Melayu ini malas merupakan satu mitos yang direka cipta oleh penjajah. Mengapa kita perlu mengikut? Mengapa kita perlu lagi mengangkat mitos ini? Ini yang menyebabkan kita menjadi alpha. Kita tidak menjadi orang yang agresif yang ingin membuktikan bahawa kita ini satu bangsa yang hebat. Kalau ini tidak berlaku, saya rasa ini perlu dilaksanakan. Contohnya Prof. Azim, isu cerita ke anak-anak kita tentang Mak Jenin. Saya cukup patang bila mana ada orang yang suka cerita ke anak-anak dia, jangan jadi macam Mak Jenin. Hang jangan berangan-angan, hang jangan bermimpi-mimpi. Hang akan jatuh mati macam Mak Jenin. Sedangkan Mak Jenin itu merupakan satu propaganda British yang pakai oleh British untuk menjahanamkan minda orang Melayu macam tadi Prof kata. Apa? Supaya orang Melayu jangan berfikiran jauh. Hang kalau kata bapa hang nelayan, hang akan jadi nelayan yang lebih baik daripada bapa hang. Kalau kata hang jadi petani, bapa hang petani, jadi hang akan jadi petani lebih baik daripada bapa hang. Jadi maknanya orang Melayu jangan pening-pening duduk di kampung, belakang rumah ada padi, tepi rumah ada sungai, belakang kangkung ada, jadi makan. Jangan pening-pening. Itu cara British yang propaganda yang macam Prof cakap tadi. Saya setuju Prof. Saya nampak macam ni, walaupun ada macam Syed Hussein tulis buku yang begitu hebat dengan pandangan yang begitu hebat, tetapi penulisan dia itu tak sampai kepada masyarakat masa. Hanya segelintir yang baca saja yang tahu, tetapi masyarakat keseluruhannya macam mengalir, tak tahu pun sebenarnya, tak sedar, bahkan mereka menganggap benda-benda macam itu bukan yang remeh-temeh. Sebab itu kita susah nak berubah. Betul. Setuju. Ya, betul. Setuju. Tok, saya bagi pandangan sikit lah. Sebab apa dia tak sampai? Pertamanya, tulisan Syed Hussein tu dia untuk orang awam agak berat. Untuk orang awam agak berat. Itu yang pertamanya. Dia perlu ada, iaitu saya tulis buku ni saya banyak bergambar. Dia perlu dipermudahkan, banyak gambar dan lagi satu filem. Tokoh-tokoh filem ni kena buat filem macam ni. Dia perlu, saya tengok Prof dengan Atok saya tengok orang Turki sekarang ni, dia giat nak
mengangkat dia punya bangsa dia punya nak mencetuskan hegemoni Turki ni. Prof boleh tengok cerita Ertugrul. Oh, saya tengok sampai habis lah yang tu. Osman. Sebulan saya tengok Ertugrul tu. Kita hebat. Itu semua dia nak main mindanya orang Turki ni hebat, orang Turki ni hebat sampai tapi drama dia sampai ke Amerika Selatan sehingga kan ada orang Mexico masuk Islam tengok drama tu. Macam mana kesan? Tapi orang Melayu buat drama macam mana? Macam mana orang tengok? Saya tak tengok cerita drama Melayu. Saya lama dah tak tengok drama Melayu. Tapi kita pun tahu lah drama Melayu. Kena ada satu inisiatif baru untuk mengangkat sejarah ini ke tengah masyarakat dalam bentuk yang mudah lihat, mudah fikir. Betul. Jadi bila tapi kalau kita buat drama contohnya ataupun ada buku-buku tulisan pendek-pendek dan sebagainya, dengan bahasa-bahasa mudah, itu lebih membolehkan orang ramai tahu sebenarnya cerita yang sebenarnya kan. Kena ada pendekatan baru lah. Ini mungkin post-COVID punya aktivitis lah. Yelah Allah. Dan macam Prof cakap tadi memang betul lah sebenarnya betul kan. Penjajah dia tak jajah semua. Macam Portugis dia hanya Melaka sahaja. Kalau kita tengok Terengganu, dia dari segi perjanjian apa semua tu memang Terengganu, Johor dan sebagainya memang negeri yang berdaulat. Malah di Indonesia sendiri pun ada kerajaan-kerajaan yang sebenarnya tak pernah dijajah oleh Belanda. Contoh sebagai dalam buku Sultan Soleh tu saya ada yang Kesultanan sebagai contoh Kesultanan Buton itu tak pernah dijajah oleh Belanda sebenarnya. Tapi bila Soekarno mengisytiharkan Republik Indonesia 1945, dimasukkan sekali, dirunding, masukkan sekali, mereka masuk sekali lah dalam wilayah Indonesia. Tapi macam Aceh pun dia awal abad ke-20 baru Belanda berjaya menguasai Aceh. Sebelum-sebelum tu Belanda memang tak dapat Aceh. Maknanya dia bukannya macam jajah secara keseluruhan tak, dia ambil sikit-sikit sementara dia dapat ni. Dia stay Belanda minta tanah lah, dia cuba pecah dan perintah tempat lain, dia hantar orang-orang dia. Dan saya tengok Belanda ni sebenarnya banyak keadaan dia hampir kalah kalau perang. Belanda, Inggeris dia jarang perang lah, tapi Belanda banyak perang. Dan diguna apa? Banyaklah diguna teknik yang sangat kotor lah. Contoh dengan perang dengan Diponegoro. Macam mana dia buat? Dia ambil, dia tawan ibu Diponegoro. Cara yang sama dia gunakan juga dia nak kalah dengan Pangeran Hidayatullah di Perang Banjar. Dia tawan ibu Pangeran Hidayatullah. Dia tangkap. Begitu juga dengan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Dia tawan, dia kawal anak Sultan Banten. Dia gunakan ahli keluarga. Cara-cara dia nak lawan dengan pejuang-pejuang tempatan ni. Dia pun bukan kuat sangat, tapi bila dia nak kalah berperang, dia gunakan cara yang sangat jelek lah. Kalau kita sebagai pejuang utama pun tengok ibu kita kena tawan masuk penjara, kita pun boleh jadi menyerah diri lah. Yang itu yang kalau kita baca sejarah jadi mana penjajah ni dia bukan hebat sangat. Dia guna pecah dan perintah, dia gaduh-gaduh kawan tempatan, dia masuk campur. Betul. Dan dia masuk tanah Melayu ni pun hasil pergaduhan, perang saudara. Perak, mula-mula Bush masuk, bagaimana perjanjian Bangkok mula sebab apa? Pergaduhan antara pembesar-pembesar Melayu itu asalnya. Tempat-tempat lain pun sama. Dia wujudkan pergaduhan dan dia pasang polisi dia. Itu dia dapat jajah. Sebenarnya dia bukan kuat sangat pun, bukan hebat. Dia bukan bijak sangat pun. Bijak memang bijak lah. Main taktik yang tidak jantan lah orang kata kan. Dia bukannya, itulah pandangan saya lah sedikit. Boleh Prof boleh tambah? Tahu? Jadi Datuk boleh tambah? Saya setuju. Cumanya saya rasa kita apabila sistem pendidikan kita diubah oleh Barat, maka mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah-sekolah, di universiti dan semuanya meletakkan Barat sebagai tumpuan dunia ialah Barat. Barat merupakan satu-satunya peradaban yang berjaya dan peradaban lain tidak dilihat sebagai peradaban yang agung. Dan saya rasa apa yang penting ialah kita harus
melaksanakan kajian-kajian kita dan juga menonjolkan kekuatan bangsa kita dan juga peradaban kita, dan ini boleh dilakukan dengan penyelidikan-penyelidikan baru mengenai sejarah awal Semenanjung Tanah Melayu dan juga Kepulauan Melayu. Jadi kalau kita tidak menulis di peradaban kita dan kita hanya bergantung kepada orang lain untuk menulis mengenai peradaban kita, sudah tentulah apa yang akan ditonjolkan oleh penulis-penulis ini bukannya apa yang diingini oleh kita. Tetapi yang sama, kita juga harus sedar bahawa dalam masyarakat kita sendiri juga ada anasir-anasir yang cuba untuk menidakkan kehebatan orang Melayu. Golongan ini wujud di Malaysia sekarang. Mengiktiraf sebagai contoh yang cuba untuk meletakkan Francis Light sebagai contoh, sebagai seorang yang membuka diri Pulau Pinang. Ada juga pihak-pihak seperti itu di Malaysia sekarang yang cuba untuk menulis semula sejarah Malaysia mengikut acuan mereka. Pun ada juga yang mengatakan bahawa orang Melayu ini pendatang, pun ada juga. Jadi sejarah ini bukannya satu penulisan yang boleh dikatakan sebagai apabila ianya ditulis ianya menjadi satu bahan rujukan yang muktamad. Tidak. Kerana banyak pihak akan cuba tulis sejarah. Dan kita lihat apabila apa yang dikatakan sebagai yang ditonjolkan sebagai Malaysia Baru pada tahun 2018, apabila kewujudan Malaysia Baru ini dikatakan ingin menulis pula sejarah Malaysia. Mereka cuba untuk menulis sejarah Malaysia kembali. Kita lihat Ada cubaan tu? Ada ke cubaan tu? Ada pihak yang cuba. Ada. Oh. Ini berlaku selepas 2018. Kalau kita lihat ini sedang berlaku, saya harap ini akan dicabar. Usaha-usaha untuk menulis semula sejarah Malaysia mengikut acuan ataupun mengikut ideologi tertentu harus ini yang saya rasa yang menjadi masalah. Kerana terdapat kelompok dalam masyarakat kita yang cuba untuk menidakkan kewujudan orang Melayu sebagai orang penduduk yang terawal di Semenanjung Tanah Melayu. Cepat sekali. Jadi bila bercakap tentang penduduk asal Tanah Melayu ni, Prof Datuk dan juga Hasan, saya pernah bersama keluarga ke Merbuk, Tamadun Sungai Batu. Tamadun Sungai Batu. Jadi yang satu tapak cari gali yang dijumpai oleh USM. Okey. Jadi ianya menunjukkan bahawa tercatat di situ 787 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, orang Melayu sudah ada tamadunnya, orang Melayu sudah ada kerajaannya, orang Melayu sudah ada perdagangannya. Jadi apabila kita bercakap tentang netizen, bila netizen ialah especially bukan Melayu ni semua mempertikaikan bila bercakap tentang soal mereka itu pendatang, bila kita berpaksikan kepada perlembagaan bagaimana sistem Cusoli, orang Melayu menerima kerakyatan bukan Cina, bukan Melayu India dan juga Cina ni semasa kemerdekaan dahulu. Jadi ramai juga mempertikaikan orang Melayu ini pun sebenarnya pendatang, bukan penduduk asal di sini. Tetapi apabila kita lihat balik USM jumpa tempat cari gali tersebut menunjukkan 787 sebelum Nabi Isa lahir lagi, orang Melayu sudah ada kelang membina, kelang buat besi, kelang buat pedang, kedang, macam-macam kelang dah ada dah. Jadi mungkin siapa-siapa boleh respon sikit tentang asal usul Melayu. Maknanya sudah lama orang Melayu bertapak di bumi, di tanah Melayu tempat dia. Silakan. Dia memanglah, kalau kata Melayu ni pendatang tempat lain tu memang salah lah. Ada sebuah buku ditulis oleh seorang pengkaji dari barat, Stephen Oppenheimer, Eden of the East. Dia kata dulu di sini dalam Melayu ni memang sebelum wujudnya pulau yang pecah-pecah ni ada sebuah benua pentas Sunda namanya. Masa ini pun dah ada penduduk yang mana kita punya nenek moyang lah. Malah Stephen Oppenheimer beritahu 9,000 tahun yang dulu. Kalau kita ikut 9,000 tahun yang dulu ni sebelum zaman Nabi Ibrahim, ukurannya lah wallahualam lah. Kalau kita tengok 9,000 tahun dulu,
orang Melayu telah memulakan menanam padi dan dia mengajar kepada tamadun lain. Maknanya orang Jepun, orang Cina, orang India belajar tanam padi ni daripada orang Melayu. Ini Stephen Oppenheimer yang tulislah. Dan 9,000 tahun yang lalu. 9,000 tahun yang lalu. Ui, lama. 9,000 tahun yang lalu. Boleh semak buku Stephen Oppenheimer, Eden of the East, nama buku dia. Lama, maknanya itulah. Sedangkan Muhammad Al-Idrisi dah tulis peta Melayu. Lepas tu Ptolemy dah tulis peta semenanjung tanah Melayu ni. Golden Hersonis. Maknanya nak kata orang Melayu ni pendatang, ini sangat inilah pendatang. Kalau kita kata pendatang daripada mana? Pendatang tu daripada mana? Kalau kita daripada Yunan, kita tak sama dengan orang Yunan. Bahasa tak sama, DNA tidak sama, macam mana kita nak kata kita daripada sana? Jadi kalau kita kata ni kita pendatang, okeylah orang kata kita pendatang. Kita pendatang daripada mana? Kalau orang kata daripada Indonesia, dulu Indonesia tidak wujud. Orang kata daripada Sumatera, dulu mana ada sempadan? Sempadan tu tidak ada. Malaysia, Semenanjung, Kalimantan, Jawa, Sumatera ni semua sama. So, kita ada budaya yang sama, rumpun yang sama, bahasa yang sama. Maknanya sempadan itu tidak wujud. Sempadan bahasa budaya dan adat tidak wujud. Kalau kita nak kata bukan pendatang, dia lebih tepat sebagai perantau. Maknanya kita nak kata pendatang. Kalau orang kata Melayu ni pendatang, pendatang daripada mana? Di mana? Daripada Rusia pun kita tak macam orang Rusia. Daripada Arab kita pun tak macam orang Arab. Daripada Cina kita pun tak macam orang Cina. Rumpun bahasa tu sendiri dah membuktikan Melayu ni bukan pendatang. Memang dia di kepulauan, gugusan kepulauan ni kita punya tempat asal kita. Kita ni bukan pendatang dari mana-mana. Dan juga macam yang Prof cakap tadi, saya sangat setuju. Kita ni dah banyak terlampau ikut barat tu. Dia bermulanya Prof, saya nampak Prof tahun 1920 ada gerakan modernisasi di kalangan orang Melayu ni sangat kuat, yang mana ditanam oleh Inggeris. Sebab itu zaman itu bila mana orang yang sekolah Inggeris ni dipandang tinggi. Tahun 40-an, 50-an, siapa masuk sekolah Inggeris balik ke kampung, orang kata dia paling kelas lah. Ini semua pemikiran ini mula terbentuk awal abad ke-20, 1920-an. Sedangkan sebelum tu, orang Melayu ni, alam Melayu dah ada universiti sendiri, sistem pendidikan yang sendiri. Saya ada sebut dalam buku Raudatus Salatin ni, Sultan Iskandar Muda di Aceh. Sultan Iskandar Muda di Aceh ni, kalau kita kaji corak pemikiran dia sangat bijak. Sehingga kan dia menulis surat kepada Raja England, King James. Surat dia tu sangat menggambarkan dia seorang yang intelek lah. Dan zaman dia menubuhkan universiti Baitul Rahman. Ini tahun berapa? 1600 lebih sikit. Maknanya awal abad ke-17. Dan sekolah di Aceh zaman tu, dia dah berperingkat macam zaman sekarang. Dia ada prasekolah yang disebutkan sebagai rantang. Naik atas sikit, sekolah rendah disebut sebagai lepas itu dia ada dayah atas sikit. Lepas itu dia ada beberapa peringkat lah. Sehingga kan kepada Jamiah University yang dibuat di Masjid Baitul Rahman. Dan dia ada fakulti dia. Perubatan ada, kejuruteraan ada, kuliah Al-Handasah, kejuruteraan. Lepas itu perundangan ada. Kalau kita kaji perundangan Aceh, perundangan Melaka, perundangan Johor pun kita dah tahu. Dan kita pun dah boleh nampak betapa intelek masyarakat pada zaman tu. Contoh, zaman Melaka sendiri dah ada sistem perundangan yang sangat baik. Ada sistem pendakwaan yang diambil daripada Islam. Adanya sistem al-bayyinah ala mudda'i wal yaminah ala man ankara. Adanya panggil saksi dan sebagainya. Bukan sembrono. Ini ciri-ciri masyarakat yang bertamadun. Apabila Inggeris datang, dia pun macam Prof kata dia cucuk dia punya tamadun dia paling hebat. Menyebabkan orang yang hidup di zaman Piramli itu, dia dah habis dah ilmu dia tentang yang Melayu tahun abad ke-17, abad ke-18, dia dah tidak tahu dah. Dan
P.Ramlee pula dia buat filem, dia banyak berjasa lah, tapi saya tak salahkan dia. Dia buat filem apa yang dia nampak, gambaran zaman tu. Tapi gambaran zaman itu wujud pasal apa? Sebab gerakan yang tahun 1920-an ni, modernisasi ni, yang terlampau nak ikut barat, pemodernan, siapa yang berpegang pada Melayu ni nampak macam lekeh sangat. Dan kita hari ni bila kita tengok Melayu, kita tengok filem P.Ramlee, itulah kita punya gambaran nenek moyang. Sedangkan tidak, sebelum-sebelum tu bukanlah gambaran yang macam itu. Kalau nak cerita ni sangat panjang lah, maknanya kita dah tamadun yang established, yang sangat kukuh dari segi kehakiman, pentadbiran, politik. Yang ini pun juga orang Melayu tak kenal tokoh-tokoh ketatanan negaraan Melayu, siapa dia, siapa Raja Ali Haji, apa tulisan dia, apa yang dia buat untuk menyusun sistem politik Melayu. Dan orang tak kenal siapa Iskandar Muda, siapakah tokoh-tokoh intelek zaman dia. Yang ini banyaklah kerajaan sejarah alam Melayu ni sangat panjang, sangat banyak dan juga perlu dipelajari balik dan perlu diterapkan pada hari ini. Nilai-nilai yang itu perlu dikembalikan pada hari ini. Mungkin Prof dan Datuk boleh sambung lah. Ni cakap saya orang yang tak apa ilmu lah. Kop, saya punya bateri handphone dah nak mati dah. Cuba saya nak apa ni sambung apa yang disampaikan oleh saudara Asaduddin tadi. Saya rasa kita perlu meletakkan sejarah Melayu pada tempatnya, dan ini perlu dilakukan dalam kadar yang agak segera, kerana sekiranya kita masih lagi berpegang kepada penulisan Barat, kita merujuk kepada penulisan pegawai-pegawai Inggeris yang berada di semenanjung tanah Melayu pada waktu itu, kita akan mendapat gambaran yang amat negatif mengenai orang Melayu. Kalau kita baca R.O. Winstead, Dalik, Frank Swettenham dan sebagainya, mereka hanya menulis mengenai perkara-perkara yang negatif mengenai orang Melayu, dan ianya dijadikan sebagai satu fakta oleh pengkaji-pengkaji sejarah mengenai orang Melayu. Jadi ini perlu diubah, dan saya rasa mungkin penulisan-penulisan yang lebih mudah untuk difahami oleh masyarakat umum perlu dilakukan, kerana kalau sekiranya kita menulis sesuatu penulisan itu terlalu akademik dan bahasanya tidak mudah untuk difahami oleh masyarakat umum, maka ianya akan menjadi bahan rujukan sahaja. Betul. Dia hanya bahan rujukan untuk orang yang menulis tesis, bukan untuk bahan rujukan umum. Jadi penulisannya perlu dipermudahkan agar generasi muda akan baca dan faham mengenai kehebatan peradaban mereka. Kerana orang Melayu ni dia ada peradabannya, peradaban Melayu. Dan pada satu lagi ialah kalau kita nak kata kita ni pendatang, mengapa penulis-penulis Inggeris apabila mereka menulis mengenai Asia Tenggara pada waktu itu, mereka tidak merujuk Asia Tenggara sebagai Asia Tenggara, tetapi dia merujuk kepada kepulauan-kepulauan ini sebagai Malay Archipelago. Ini diiktiraf oleh penulis-penulis Barat. Ia merujuk kepada semenanjung tanah Melayu dan juga kepulauan-kepulauan di Indonesia sebagai Malay Archipelago. Dan juga pada masa yang sama, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Inggeris ialah dengan raja-raja Melayu. Ianya bererti bahawa Inggeris mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu dan kerajaan-kerajaan Melayu pada waktu itu. Semua perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Inggeris di semenanjung tanah Melayu ialah di antara raja-raja Melayu. Itu yang faktanya, tidak boleh lari dari fakta tersebut. Cepat sekali Prof, cepat sekali. Sangat cantik. Jadi Hasan, saya rasa kita sambung berdua saja. Saya rasa kenapa line ni? Line teruk. Pada yang berbahagia Datuk Muhammad Farid Saad dan juga Profesor Dr. Azim daripada Sunpris USM yang pada malam ini bersama-sama dengan kita sudi bersama-sama dalam live kita. Saya akan berterusan dengan Hasan. Hasan got time lagi Hasan? Sikit lagi? Lagi 10-12 minit lagi?
Aku kena Saya mengawai, sudah mengawai. Jadi Saya kalau saya boleh pimpinan nak Yaakob. ambil, Kop. kita bagi round apa? Soal minit kesimpulan? Soal 2 minit ke? Macam mana tu? Ya, saya satu perbincangan yang baik, dan kalau boleh disambung lagi buat sesi yang kedua lagi. Dan kalau saya boleh, saya nak mengajak Hassan, kalau boleh kita nak patah balik mai ke Pulau Pinang, boleh tak? Dalam Boleh, perjalanan seperti itu tentang sejarah Pulau Pinang ni. Boleh, Saya insyaAllah. rasa- Saya tak pandai sangat tu. Sikit-sikit boleh lah. Boleh tak apa. Ini perbincangan. Kita nak bawa sejarah yang lama itu mai ke keadaan sekarang ni. Kemudian saya rasa benar seperti kita Prof kata ini, kalau boleh lebih ramai lagi penulis-penulis yang menulis dengan bahasa yang mudah, yang bukan terlalu akademik. Yang penting bagi saya adalah penulis sejarah lama, tetapi yang boleh menimbulkan kesedaran keinsafan kepada masyarakat kita. Sebab kita punya sejarah itu kita kena sedang. Dan kita kena insaf, baru kita boleh berubah. Ini yang kita harapkan, dan saya harap kita buat lagi lah lepas ni. Datuk boleh ya? Nampaknya Saudara Hassan sudah ada peminatnya di Pulau Pinang, dan saya kedepankan Boleh, insyaAllah saya main Penang nanti saya beritahu. Saya main Penang nanti siapa. Saya Saya pun pengen nak belajar dengan Prof, dengan Atok sekali. Pengen nak jumpa Prof sekali dengan Atok. Boleh. So terima kasih Hassan, terima kasih Prof, terima kasih Yaakob atas Terima kasih. bersama ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk, terima kasih Prof Azim. Terima kasih Datuk, terima kasih Prof Azim. Dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada sahabat saya ni. Untuk maklumat rakan-rakan netizen semua, saudara Hassan ini merupakan rakan saya semasa di kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dulu, dan pada hari ini beliau merupakan salah orang pengasas daripada Maktab Penyelidik Alam Melayu. Jadi banyak buku-buku yang telah diterbitkan oleh beliau, dan pada malam ini juga merupakan perbincangan yang cukup menarik. Maknanya banyak fakta-fakta yang kita tak pernah dengar pun, bahawa kehebatan orang Melayu, bagaimana pentadbiran Kesultanan Melayu dulu, bagaimana perdagangannya, bagaimana politiknya, bahawa Melayu ini sebenarnya bukan kaum pendatang, dan tanah Melayu ini merupakan tempat asal kaum Melayu, bangsa Melayu ini. Dan yakin dan percayalah tuan-tuan, bahawa setiap kehebatan bangsa itu apabila diuji dengan kesenangan, maka jatuhlah ia, seperti mana berlaku pada Kesultanan Melayu Melaka dulu. Jadi pada hari ini, seperti mana kita pada hari ini rakyat Malaysia, maka bersyukurlah kita dengan apa yang kita ada, negara aman, kerajaan yang dipimpin kerajaan Melayu, kerajaan pemimpin yang Melayu, terletaknya Islam sebagai agama persekutuan. Kita berbalik kepada perlembagaan Islam agama persekutuan, kita ada artikel 3 perlembagaan, kita ada 152 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kita ada artikel 153 iaitu hak-hak istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak. Jadi kita ada juga raja-raja Melayu. Jadi ini tuan-tuan yang harus kita perkasakan, yang harus kita pertahankan, kerana segalanya bergantung kepada kuasa tuan-tuan. Maka ingat, sekiranya bangsa kita tidak menjaga kuasa kita dengan baik, maka kita akan hilang dan orang lain akan mengambil tempat pemerintahan tuan-tuan. Jadi insyaAllah di masa akan datang saya akan cuba dapatkan lagi rakan-rakan saya daripada seluruh negara yang mungkin boleh berdiskusi, kita berbincang, kita berwacana tentang isu-isu dan juga pemikiran yang kritis, bagaimana kita nak mencanaikan minda kita ini agar kita menjadi satu golongan bangsa yang hebat, berpengetahuan, berilmu, dalam memastikan generasi kita yang akan datang ini generasi yang hebat tuan-tuan. InsyaAllah. Nabi dah kata dah, apa saja yang kita nak buat, pastikan ada ilmu. Sebab tu sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala bagi wahyu dekat, turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, dimulakan dengan perkataan Iqra. Iqra tu maknanya jadilah orang yang berilmu, sebab ilmu tu cukup penting tuan-tuan. Terima kasih pada malam ini, terima kasih kepada rakan-rakan. Saya minta tolong share live kita pada malam ini kepada rakan-rakan, kita war-warkan agar seluruh umat Melayu seluruh dunia tuan-tuan tahu bagaimana kehebatan bangsanya yang dahulu, dan sudah pasti kita akan bawa kegemilangan dan kehebatan ini di masa akan datang. Jumpa lagi. Yang kurang dan lemah itu datang daripada saya, dan hebat dan agung itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.